pada bab yang ke-11, iaitu tentang akhlak baginda Nabi SAW. Sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anhu berkenaan dengan akhlak baginda. Maka Aisyah radhiyallahu anhu menjawab. Aisyah merupakan salah seorang yang dikatakan perawi hadis yang sangat muktabar. Merupakan isteri yang kedua baginda Nabi kita SAW. Dia mengatakan bahawa akhlak Rasulullah ini adalah Al-Quran, ataupun akhlak Rasulullah ini adalah akhlak yang dibawakan oleh Al-Quran. Salah satunya adalah Rasulullah ini pertamanya seorang yang pemaaf dan menjaga lidahnya dalam setiap hal keadaan. Perkara ini disebut oleh Aisyah radhiyallahu dalam satu hadis. Hadis riwayat At-Tirmizi, Abu Daud dan Ahmad. Rasulullah SAW bukanlah seorang yang keji dan tidak berbuat perbuatan keji juga. Tidak pernah berteriak di pasar dan tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Baginda seorang pemaaf dan sentiasa berlapang dada. Maka sifat baginda Nabi kita SAW adalah yang dikatakan mentajalikan sifat-sifat Allah. Beberapa sifat akhlak baginda. Yang pertamanya kita sebut tahu bahawa Nabi kita ini adalah paling dermawan khususnya pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Paling dermawan. Dia adalah orang yang paling baik akhlak dan baik susuk tubuh badannya. Susuk tubuh Rasulullah ni sehingga kan tapak tangan baginda tu lembut dan baunya harum. Rasulullah dia suka sangat pada bau-bau yang harum dan dia tak suka kepada bau yang busuk. Ini antara sunnah baginda Nabi kita SAW. Suka benda-benda wangi, dan wangian yang disukai oleh baginda Nabi kita, semua orang tahu bahawa wangian kasturi. Itulah yang Nabi kita. Sehingga ada sahabat yang mengatakan bahawa Rasulullah ni dia tak pakai pun minyak kasturi. Tetapi peluh dia tu dah bau kasturi. Ada satu riwayat yang mengatakan ketika mana baginda Rasulullah berpeluh, maka para sahabat ni buat apa? Dia kan macam kita ada botol minyak wangi, dia buka minyak wangi dia tu, dia tadah peluh Rasulullah agar menitik peluh Rasulullah terhadap dengan botol minyak wangi tersebut. Maka ditanya oleh baginda Rasulullah, kenapa kau buat macam tu? Dia kata. Maka sahabat pun menjawab, bila campur minyak wangi dengan peluhmu ya Rasulullah, bertambah harum wangian ini. Masya Allah. Kalau kita punya peluh, siapa nak ambil? Kita sendiri pun tak tahan nak bau. Inilah bagaimana baginda Rasul. Dan sehingga kan tapak tangan baginda kita ni dia lembut. Walaupun dia adalah seorang yang buruh kasar. Contoh kadang-kadang kita tengok walaupun kita tidak dapat bersalam dengan ulama-ulama kita, dia angkat tangan tu kita dah tahu dah lembutnya. Macam tu Macam ni kasar lah kan. Sebab saya ni buruh kasar. Dia punya lembut. Bukan sebab Rasulullah tu tangannya lembut tak buat kerja apa-apa. Bukan. Mungkin di atas cantik susuk tubuhnya. Sampai ke tahap macam tu. Orang yang paling baik pergaulannya dan orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita tahu bahawa Nabi kita ini kekasih Allah. Kemudian tidak pernah marah ataupun berdendam. Baginda marah hanya kepada larangan-larangan Allah yang dilanggar. Walaupun Nabi ini bersifat lembut, tetapi Nabi kita juga bersifat tegas. Kerana Nabi kita adalah pemimpin. Nabi kita juga terlibat secara langsung dalam politik. Nabi kita juga terlibat secara langsung dalam perdagangan. Makanya tak adalah kata okey Nabi ni baik, kita bolehlah tindas dia. Tidak. Khususnya kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Dia adalah orang yang paling tawaduk, orang yang sentiasa memenuhi akan keperluan keluarganya. Walaupun Nabi kita ni seorang Nabi, sibuk dengan kerja dakwah, walaupun isterinya ramai, tetapi Nabi kita tetap akan memenuhi keperluan keluarganya. Walaupun kita baca kisah yang lama, selama 1 bulan, dapur Nabi tak pernah berasap. Itu kita tahu.
Sehingga kan kita tengok pengorbanan Siti Khadijah radhiyallahu anhu, dia menyusukan Fatimah Az-Zahrah tu bukan keluar susu, dah keluar darah. Maksudnya sampai macam tu pengorbanan Nabi. Tetapi kan, sehingga kan alam ini pernah mengofferkan diri. Dia kata apa? Nak tak aku tukar jadi diri aku ni, gunung jadi emas. Tapi Rasulullah tak pilih pun. Bayangkan kalau ketika itu Rasulullah memilih, maka tidak adalah darjat kita ni, orang-orang yang biasa, kan? Makanya orang-orang miskin akan sentiasa ditindas. Itulah tentang bagaimanakah Allah ini menceritakan tentang keindahan Islam. Tapi orang yang ada harta, apa yang Nabi buat? Nabi didik kita dengan hadirnya para sahabat. Contoh yang kita sebut tahu adalah Abdul Rahman bin Auf. Kita tahu adalah Uthman bin Affan. Kita tahu 4 Khalifah Ar-Rashidin, Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar Al-Khattab. Nabi cakap apa? Paling glamour cerita tentang Abdul Rahman bin Auf. Sehingga Nabi kata pada Abdul Rahman, kau ni, aku tengok paling lambat sekali masuk syurga. Bukan tak masuk syurga, paling lambat. Sehingga ada riwayat yang mengatakan bahawa Abdul Rahman bin Auf ni, dia akan datang masuk ke syurga dalam keadaan yang merangkak. Maka Abdul Rahman bin Auf ni dia kata, ya Rasulullah, apa yang perlu aku buat? Dia kata, kerana kau ni banyak harta. Maka dia pun habiskan segala harta ni pada jalan Allah. Bila dia habis, Allah datangkan lagi. Bila dia habis, Allah datangkan lagi. Itulah yang dipanggil konsep menarik rezeki. Sampai kan Abdul Rahman bin Auf dia kata, aku tak nak dah kekayaan. Dia kata. Tapi apa jawab kepada baginda Nabi? Nabi cakap apa? Kau tak boleh tak kaya, Abdul Rahman. Sebab harta yang kat tangan kau tu ada orang yang memerlukan. Itulah tuntutan-tuntutan bagaimana kita kena keluarkan zakat. Tuntutan-tuntutan untuk kita mengeluarkan sedekah jariah. Bukan bermakna duit yang kita dapat ini semua hak mutlak kita. Macam kita tahu hari ni isu-isu kita ni dah tak ada pemimpin dah ni, Malaysia ni. Setelah pembubaran. Maka bagaimana kita nak melantik kita punya pemimpin? Kalau contoh ni macam saya ni dekat bahagian rumah saya, tak pernah buat event, tiba-tiba buat event. Tak pernah bagi makan percuma. So tengok panjang beratur kat tengah padang ni dah kenapa dalam hati kan? Tengok, oh bagi makan. Bagi keperluan. Itu yang dipanggil pada culture keadaan di Malaysia apabila nak datangnya pilihan raya. Ini culture dia lah. Akan berseri-seri hiasan di Kuala Lumpur ataupun negeri-negeri yang terlibat. Dia hias dengan apa? Bendera. Berbagai bendera. Ini culture kita. Dan juga culture di Malaysia juga kita akan tengoklah berbagai kempen. Ini kempen sini, ini berkempen di sini. Masing-masing ingin mengangkat diri mereka untuk menjadi pemimpin. Sebaliknya, apa yang dia buat itu tidaklah diamalkan oleh baginda Nabi masa zaman pemerintahannya dan juga zaman pemerintahan 4 Khalifah Ar-Rashidin. Dia tak buat pun. Itulah kita tengok bagaimanakah hari ini Islam itu, bab kata alim ulama, dia hanya ada di mana? Pertama, di majlis ilmu. Kedua, dia ada di masjid dan surau. Ketiga, dia ada di pondok-pondok. Kalau kat sekolah, dia hanya ada dalam apa? Dalam subjek-subjek agama. Tetapi dia tidak diketengahkan agama kita dalam sektor pentadbiran. Dalam sektor pembangunan, pendidikan. Isu hari ini adalah isu yang panas tentang pendidikan. Di mana seorang cikgu tu sedang dikecam ke tak tahulah. Tetapi bila kita tengok bagaimanakah kita nak memilih pemimpin dari segi politiknya, macam mana? Bagaimana? Maka semuanya itu sebenarnya telah ada dalam garis ukur yang telah ditinggalkan oleh baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semua dah ada. Maka dalam politik kita sebagai orang Islam tidak terkecuali untuk terlibat secara langsung. Bila kita dah ada ilmu ngaji-ngaji ni, maka janganlah malas pergi undi.
Yang keduanya, janganlah pergi buat undi rosak atau seangkatan dengannya. Maka nak pilih yang mana? Pemilihan itu tak payahlah cerita dengan saya nak undi bendera mana, tak perlu pun kan. Ianya adalah rahsia, tetapi kita terlibat secara langsung dalam sektor pengundian. So kita jangan mundur lah. Alamak, tak baguslah ini, tak baguslah itu, tak boleh. Kita kena terlibat agar ekonomi dan pembangunan Islam akan diterajui oleh agama itu sendiri. Ini kita kena fahamlah bagaimanakah kita perlu terlibat. Bagi mereka yang terlibat, mereka memegang satu amanah yang akan ditanyai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang paling lama sekali dihisap adalah para pemimpin. Maka jangan berlapang dada lah kalau setakat nak jadi AJK Surau pegang 5-6 tahun. Maknanya ada pelbagai tugasan-tugasan. Kemudian kita tengok dia adalah orang yang paling tawaduk, orang yang merendahkan dirinya bila mana berhadapan dengan orang yang lemah. Khususnya bagi mereka yang tidak ada ilmu. Contohnya macam kita ni, belajar tinggi-tinggi bukan untuk debat ilmu. Jauh sekali untuk kita panggil apa? Mengangkat guru-guru kita. Pun tak boleh. Oh, saya dengan ustazah ni, saya dengan ustaz ni, dia sebenarnya tidak boleh. Dalam konteks kita menuntut ilmu, dari segi tasawufnya, kemuncaknya semakin kita dekat dengan ilmu, semakin kita rasa kita tidak ada apa-apa. Itu dipanggil tentang kemuncak. Bagaimanakah ilmu itu berjalan secara langsung dalam kehidupan kita. So kita boleh tengok bukanlah kata kita kata, oh kalau macam tu kan Ustazah, saya ni lepasan daripada Al-Azhar. Guru saya ni datangnya daripada sesuatu tempat yang penuh dengan kehebatan. Tetapi kita ukur secara itu, maka ilmu itu hanya sekadar itu. Maka ilmu ni dituntut sebagai satu ibadah yang datang dalam kehidupan kita sehingga pada akhir hayat kita. Dan baginda adalah orang yang paling malu dan tidak menatap wajah seseorang yang lain. Baginda ni kalau Rasulullah dia kalau kita tatap muka dia lama-lama, Rasulullah akan tundukkan wajahnya sebab dia malu. Contohnya ada datang dekat kita ni yang digelar wallahu alam akan cicit baginda pun kita tatap dia kan. Sampai macam itulah. Maka dia juga tidak pernah mencela makanan sama sekali. Jika dia menyukainya, maka baginda akan makan sehingga habis, dan jika tidak disukai oleh baginda, baginda juga akan makan sampai habis. Tapi dia punya memek muka tu tak berubah. Kita kalau kenalah orang masam pun dah berubah muka. Ini bagaimana baginda Nabi kita ini mensyukuri akan segala rezeki yang datang. Dia tidak pernah makan sambil bersandar. Maknanya kalau kita makan kan, bersandar macam itulah. Nabi tak pernah. Jauh sekali Nabi makan sambil berdiri. Baginda sangat menyukai manisan, madu dan juga buah labu. Buah labu tu kalau rumah orang kahwin lah selalu ada. Selalu ada kat rumah orang kahwin. Rumah orang kahwin mana? Kalau setakat dekat Kuala Lumpur ni jarang sekali jumpa. Tapi kalau kat ujung-ujung kampung, itulah adanya. Buah labu tu Nabi suka. Nabi tidak pernah menerima akan sedekah, sebaliknya Nabi menerima hadiah. Bila Nabi terima hadiah, walau sekecil-kecil hadiah, Nabi gembira. Nabi seronok. Nabi terus pakai. Itulah Nabi kita. Baginda menggilap kasutnya sendiri, menjahit pakaiannya sendiri. Ini antara sifat baginda Nabi kita. Dia buat apa? Dia akan gilap kasutnya sendiri. Dah lah gilap. Lelaki pula tu kan. Kemudian jahit baju sendiri. Ini antara akhlak baginda. Antara yang baginda suka adalah menziarahi orang sakit. Bila dia ziarah orang sakit, macam kita pun suka sangat ziarah orang sakit. Tapi kitanya borak, tak ingat. Kitanya selfie, apatah lagi. Tapi baginda akan pergi dan mendoakan lalu pulang.
tak lama. Sebab apa? Baginda tidak mahu membebani si pesakit. Kita bukan kata merawat orang sakit, reunion terus. Kontak-kontak ni, ni kita nak ziarah ni. Sepupu kita ni masuk dekat hospital. Hospital mana? OKPJ. Ni nak datang ni kedua. Sekian. Segerombolan datang. Pergi ziarah. Ziarah gelak-gelak. Yang orang sakit tu gelak pun tak boleh. Bukan kata gelak, senyum pun tak boleh. Kita duduk pakat buat lawak. Dah seksi. Maka itu antara adab-adab baginda Nabi. Kita tengok. Tempat tidur baginda diperbuat daripada kulit yang diisi dengan pelepah kurma. Luarnya kulit, dalamnya pelepah kurma. Kita punya tempat tidur, luarnya cotton, dalamnya kekabu. Beza Luarnya cotton yang tak tahu nak cakap apa, dalamnya isi apa lagi? Apa lagi dalam? Bulu angsa lah, segala jenis bulu lah dia letak kat situ. Inilah kezuhudan baginda Nabi. Baginda tidak banyak memiliki kesenangan dunia walaupun Allah memberikan kepada baginda Nabi kita ini kunci-kunci kejayaan dunia. Akan tetapi baginda banyak memilih akan akhirat. Maknanya hidupnya hanya pandang pada akhirat. Baginda adalah orang yang paling banyak berzikir dan berfikir. Sehingga Nabi kita ni tumbuh uban. Tumbuh uban, dia kata uban tu tumbuh ada beberapa surah. Sebab itulah ubannya tumbuh. Ada beberapa surah, maknanya berat lah tentang surah tersebut. Tidak pernah ketawa besar tetapi hanya tersenyum. Kalau Nabi tu, kalau dia ketawa seronok sangat tu, nampak baris gigi depan dia. Kalau kita terbahak-bahak kan, Allahu Akbar. Dan baginda sangat suka bergurau. Sehingga kan dalam satu peristiwa tu, seorang makcik tua tu datang pada Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah," dia kata, "betul ke?" Dia kata, "orang-orang syurga ni semuanya muda-muda." Dia kata kan, semuanya cantik-cantik. Apa jawab Rasulullah? "Ya," dia kata. "Betul lah." Dia kata kan, sebenarnya lalu makcik tu pun, dia kan dah tua kan, dia tak cantik kan. Dia pun tunduk wajahnya, dia pun pergi. Rasa macam tak layak lah aku nak masuk syurga. Tapi sebenarnya ketika itu baginda Nabi kita bergurau dengan dia. So makcik tu macam sedih. Akhirnya baginda Nabi kata, "Bukan, maksud aku orang yang masuk ke dalam syurga itu tidak ada umur. Umur semuanya muda-muda dan cantik-cantik. Termasuklah akan dirimu," dia kata. Lalu makcik tadi tu yang tua tu tersenyum. Maksudnya gurauan Nabi. Tak adalah orang kata garang sangat Nabi kita ni. Dan sentiasa bersifat lemah lembut kepada para sahabatnya. Lalu tidak pernah mengunjurkan kaki di depan para sahabat. Unjur kaki tahu macam mana? Kita letak dua-dua kaki depan para sahabat. Ini para sahabat. Kalau kita bukan para sahabat lagi, dah cikgu depan kita, kita lunjur kaki. Allahu Akbar. Ini antara bagaimana. Moga-moga kita dapatlah berlatih sikit-sikit, tak dapat semua sikit pun jadilah antara adab Nabi kita. Kemudian dia memuliakan orang yang dimuliakan kaumnya dan mengangkatnya menjadi pemimpin. Ringan tulang. Ringan tulang ni maknanya sangat suka membantu, memberi pertolongan kepada orang lain walaupun dirinya sendiri itu dalam kesusahan. Baginda tidak pernah merasa hina membantu seorang hamba. Dia tak pernah rasa hina pun tolong orang susah. Apatah lagi dia membantu fakir miskin. Maka dia sering memulakan salam apabila dia bertemu dengan orang. Sampai kadang-kadang kita tengok para sahabat ni, kan, dia kata, Nabi kata, siapa yang mulakan salam dulu tu, dia lebih mulia. Maka berlakulah antara dua sahabat ni. Abu Bakar dengan, kalau tak salah saya, Abu Bakar dengan Umar. Dia nyuruh. Dia menyuruh kat belakang kan. Dia kata apa? Biarlah aku bagi salam dulu. Tapi sebenarnya Nabi dah tahu. Nabi dah nampak kelipat dia nyuruh belakang pokok. Lalu sampai je Nabi kat sebelah dia, Nabi bagi salam. Pasrah. Terus pasrah terus. Macam tu lah. Sehingga kan ada beberapa orang sahabat, dia berasa hati, kenapalah dia ni tak bagi salam dekat aku kan. Dia berasa hatilah. Kenapa dia tak nak bagi salam? Sebab dia nak memuliakan sahabatnya itu dulu bagi salam. Sampai tahap macam tu mereka bersahabat.
Nabi kita ni dia suka memanggil isteri-isteri dan sahabat dengan gelaran yang baik sebagai menghormati mereka. Dia suka panggil gelaran-gelaran. Contohnya As-Siddiq bagi Abu Bakar, orang yang benar. Al-Hatam, itu antara gelaran-gelaran yang diberikan oleh Nabi. Ya. Aisyah Humairah contohnya. Maksudnya banyak. Suka memakai pakaian yang berwarna putih. Ini adalah pakaian yang disukai oleh baginda Nabi kita, sehingga baginda Nabi kita kata apa? Kau pakailah pakaian berwarna putih dan engkau kapankanlah orang yang akhir hidupnya dengan pakaian berwarna putih. Maknanya pakaian putih ni sunnah Nabi. Sebab tu budak-budak sekolah pakai baju putih. Dan lengan bajunya sentiasa terkancing. Kalau dia ada lengan baju tu, dia tutup lah. Tak ada dia nak lipat sampai ke tengah lengan, tak. Dia akan kancing lengan bajunya. Apabila berhadapan sesuatu yang merunsingkan hatinya ataupun menyebabkan dia marah, maka baginda mengusap janggut dan diam. Bila dia marah tu, dia akan usap janggut dia, lalu dia diam. Baginda merupakan orang sentiasa menggembirakan hati orang yang sakit agar orang tersebut cepat sembuh. Dia gembirakan, bukan dia geletek orang tu sampai orang tu nak ketawa pun nak terkencing-kencing. Maksudnya macam tu. Baginda berjalan dengan cepat serta sentiasa menunduk ke bumi. Dia tak nak pandang ke atas. Dia menunduk ke bumi, sering memberi salam kepada kanak-kanak dan suka berjenaka dengan mereka. Itu sifat Nabi kita. Bila Nabi sampai je, anak-anak ni seronoklah mendepang tangannya kan nak peluk Nabi. Macam tu sampai begitu sekali. Dan kita tahu kisahnya dengan Hasan dan Husain. Maka sentiasa mementingkan kebersihan. Ini Nabi kita. Yang dia panggil sebagai iskon. Sentiasa mementingkan kebersihan. Dan bukan saja dia pentingkan kebersihan. Kita ingat dia juga baginda Nabi kita meminta para sahabat untuk sentiasa menjaga kebersihan dengan cara dia berapa? Kita depan halaman rumah kita tak ambil kira. Tapi Nabi depan halaman rumah pun dia ambil kira. Macam tu tahap kebersihan Nabi kita. Maka sifat malu Rasulullah SAW, Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan berkenaan sifat malu baginda dalam sebuah hadis. Bahawasanya Rasulullah lebih malu daripada anak gadis di kamarnya. Sifat malu Nabi. Sesungguhnya apabila baginda tidak menyukai sesuatu, kami dapat mengetahui dari wajahnya. Maka malu ini adalah separuh daripada iman, khususnya buat kaum wanita. Buat kaum perempuan. Tetapi hari ini malu tu dah tak ada dalam kamus. Kamus hidup kita tu dah tak ada. Khususnya wanita. Apabila kita terlibat secara langsungnya dalam media-media sosial, dalam gerak-geri ataupun kita panggil apa, rantaian media sosial. Contohnya macam kita ada TikTok, berbenang di Twitter, saluran-saluran di Instagram, lombokkan ataupun lubukkan berada di mana lagi? Di Facebook. Maka malu ini bukan menjadi satu benda yang diketengahkan. Hari inilah kalau kita tengok tidak ada. Maka agama kita mengajar, hatta Nabi kita adalah seorang yang bergelar Muslimin juga ada sifat malu. Seorang hamba sahaya Aisyah meriwayatkan bahawa Aisyah pernah berkata, aku tidak pernah melihat akan kemaluan Rasulullah SAW. Maknanya bersama dengan Nabi, isterinya ni bagaimana dia bersama dengan isterinya, hatta dia pernah mandi dalam satu tempat, dalam satu bekas bersama dengan isterinya. Bayangkan bagaimana menjaga aurat. Sampai ke tahap tu. Diceritakan juga satu riwayat bahawa Nabi amat malu apabila wajahnya ditenung terlalu lama. Kalau kita jatuh cinta, bukan jatuh cinta lah, nak dapat barakah guru kita tu tak payahlah kita tenung lamanya, malu guru kita tu. Baginda akan menundukkan wajahnya apabila dipandang terlalu lama. Sifat tawaduk Rasulullah SAW, kita tengok sampai Umar Al-Khattab dia buatkan riwayat satu hadis. Janganlah kamu memuji aku berlebih-lebihan. Ini Nabi pesan kepada para sahabat. Seperti kaum Nasrani yang memuji Nabi Isa Ibnul Maryam.
Mereka ni puji Nabi Isa ni macam sebab dia kata Nabi Isa ni anak kepada Tuhan. Sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah, maka kami semua menyebut hamba Allah dan Rasulnya. Banyak hadis yang menceritakan tentang tawaduknya Nabi. Apabila Nabi ni, sifat Nabi, tawaduknya Nabi. Kalau kita ada hajat, kita pergi ke orang tu kan, Nabi tak. Nabi bila dia tahu ada orang ada hajat dengan dia, Nabi akan pergi menemui orang tersebut. Baginda Nabi memenuhi akan semua keperluan ataupun undangan seorang hamba. Kalau kita ni terbalik mungkin. Bila orang besar ajak, bukan main pergi. Kalau setakat jiran tetangga ataupun hamba-hamba ni, mungkin tak datang. Tapi Nabi dia akan penuhi semua undangan orang-orang bawahan. Cara Nabi. Ketika itu baginda hanya dia tunggang apa? Dia tak tunggang unta, jauh sekali menunggang kuda. Bila dia tahu nak pergi rumah orang bawahan undangan, dia tunggang seekor keldai yang pelananya diperbuat daripada sabut. Pelana tu dekat tempat duduk tu. Buat pakai sabut, bukan pakai kulit. Maka baginda menunaikan ibadah haji dengan menunggang unta yang pelananya sudah usang dan dilapik dengan baldu yang harganya tidak sampai pun 4 dirham. Sebagaimana yang diceritakan oleh Anas bin Malik. Macam itulah Nabi buat haji kan. Kalau kita lah buat haji macam mana? Allah, baik tak payah haji lah, umrah lah. Jubah kita pun sekian. Telekong kita apatah lagi. Allah Akbar. Baginda SAW tidak akan menghampakan undangan walaupun makanan yang dihidangkan hanya roti dan lemak lembu yang sudah hampir basi. Tetap juga datang. Baginda tidak suka para sahabat bangun bagi menghormati apabila baginda mendatangi mereka. Maknanya bila baginda datang jangan bangun. Nabi tak suka. Anas bin Malik meriwayatkan tidak seorang pun yang lebih dicintai oleh para sahabat melainkan Rasulullah. Tetapi apabila baginda datang, mereka tidak bangun kerana mereka tahu bahawa baginda Nabi tidak suka dihormati sebegitu. Sampai macam itulah Nabi kita. Baginda adalah manusia biasa, baginda merendamkan pakaian, memerah susu kambing dan melaksanakan urusan peribadinya walaupun baginda mempunyai ramai isteri dan juga khadam ataupun pembantu. Sehingga kan Fatimah Az-Zahra ni, dia bila kahwin, kata apa tau? Dia kata, ya Allah, dia pun jumpa bapak dia. Penat ni nak buat kerja rumah. Sampai dia kata kat bapak dia, nak seorang pembantu. Lalu Nabi bagi apa? Bukan bagi pembantu. Tetapi Nabi bagi doa kepada Fatimah Az-Zahra. Sampai macam tu. Nabi tak ajar hantar anak-anaknya dalam kesenangan. Kepribadian Rasulullah SAW beberapa perkara yang berkaitan dengan sunnah Rasulullah. Pertama, cara jalan Rasulullah. Cara jalan Rasulullah ni laju seperti menuruni anak bukit. Dia berjalan banyak guna hujung kaki. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tahu kan cerita pasal Abu Hurairah ni kan? Bagaimana? Abu Hurairah ni antara salah satu doa Nabi. Nabi minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Abu Hurairah ni masuk Islam. Kenapa? Sebab Abu Hurairah ni dia benci kepada pelupa. Dia benci kepada pelupa. Maksudnya Abu Hurairah ni dia sentiasa ingat. Dia kalau pantang, kalau orang kata terlupa, dia tak boleh. Maknanya dia sentiasa mengingati. Lalu Nabi pernah doa pada Allah agar Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk Islam. Sebab itu banyak hadis kita ataupun riwayat-riwayat datang daripada siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mereka dulu bukan macam kita. Ada kitab, ada pen, ada pensel, ada buku untuk menulis. Mereka tidak. Betapa bersihnya hati mereka ini, sampai diorang ni masuk pasar, diorang buat apa? Diorang tutup telinga diorang. Sebab setiap apa yang diorang dengar tu akan terus masuk dalam ingatan dan juga hati mereka. Sampai begitulah. Maka aku tidak pernah pun, Abu Hurairah dia riwayatkan hadis, dia kata tidak pernah aku melihat yang lebih indah daripada Rasulullah. Seolah-olah matahari beredar di wajahnya. Seolah-olah
Maksudnya matahari itu sifatnya apa? Sifat dia bercahaya. Bukan sifatnya membakar. Kan? Maka kita jangan salah fahamlah dengan hadis ni. Aku tidak juga pernah melihat seorang yang jalannya laju lebih daripada Rasulullah SAW. Seolah-olah bumi terlipat di tumitnya. Sungguh kami memaksa diri untuk berjalan laju dan beliau tidak peduli pun dengan rasa lelah kami. Maksudnya Rasulullah ni jalan laju. Lantaklah mu nak lambat, peduli apa aku takkan tunggumu. Maksudnya begitu Maka Saidina Ali juga pernah meriwayatkan bahawa apabila Rasulullah SAW berjalan bergoyang badannya seperti menurun anak bukit. Kita tengok cara baginda Nabi kita sikat rambut. Dia menyikat rambut ke kanan dan akan mula menyikat rambut daripada kanan kepala. Kan kita kan kadang-kadang ambil belah tengah, kadang-kadang ikut suka tapi Nabi belah kanan. Aisyah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah suka mendahulukan anggota tubuh badan kanan ketika bersuci. Tak kiralah dalam konteks taharah, menyikat rambut atau memakai slipper atau memakai kasut. Uban Rasulullah ada berapa? 14 helai sahaja. Dan uban baginda berwarna merah kerana Rasulullah kita inaikan. Maka Anas bin Malik meriwayatkan. Anas bin Malik ni paling lama duduk dengan Nabi. Bukan nak duduk serumah, tidak. Bila Nabi keluar je, Anas bin Malik akan ikut berpuluh tahun. Bayangkan perbezaan wafatnya Nabi dengan Anas bin Malik punya wafat lebih kurang 23 tahun macam tu. Maknanya nak cerita sayangnya Anas bin Malik pada Nabi ni tak terkata. Dia paling lama. Bukan kata sahabat lain itu tidak bersama dengan Nabi, tapi sahabat Nabi ni kadang-kadang ada urusan kekeluargaan, ada urusan pekerjaan, perniagaan. Banyaknya Anas bin Malik. Sebab tu banyak hadis keluar daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka dia kata apa? Tidak saya kira uban di kepala dan janggut Rasulullah melainkan hanya 14 helai sahaja. Dia kata dia kata pasal uban Nabi tu. Ibnul Abbas pula meriwayatkan Abu Bakar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, anda telah beruban." Dia kata. Maka jawab baginda apa? Yang membuatkan aku beruban. Ini tadi surah saya cakap tu. Adalah surah Hud, surah Al-Waqi'ah, surah Mursalat, surah An-Naba dan Takwir. Ini semua surah-surah yang membuatkan Nabi kita banyak sangat berfikir. Contohnya kalau surah Al-Waqi'ah, kita amal untuk murah rezeki kan. Contohnya. Tapi kita cuba baca tafsir terjemahan surah Al-Waqi'ah itu apa maksud dia. Tentang akhirat. Dipecahkan dengan beberapa golongan. Golongan kiri, golongan kanan, golongan tengah. Sampai macam tu. Yang dimaksudkan oleh Rasulullah ialah baginda beruban kerana terlalu banyak memikirkan hari kiamat dan hari akhirat yang terkandung dalam surah-surah tersebut. Maka baginda Rasulullah suka memakai kamis iaitu kemeja berlengan panjang serta labuh hingga ke betis. Dan jubah ala Roman yang sempit lengannya. Perkara ini disebut di dalam hadis yang diriwayatkan bahawa Nabi memakai jubah ala Rom yang sempit ni terbahagian lengan. Tapi Asma' bin Yazid mengatakan panjang lengan baju Rasulullah ini hingga ke pergelangan tangan. Anas bin Malik pula kata pakaian yang disukai oleh Nabi adalah hibarah. Jenis pakaian yang datangnya daripada Yaman. Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa hendaklah kalian mengenakan pakaian yang berwarna putih. Orang-orang yang masih hidup di antara kamu hendaklah mengenakan pakaian yang berwarna putih. Dan orang-orang yang telah meninggal dunia hendaklah dikapankan dengan kain yang berwarna putih. Sesungguhnya pakaian yang berwarna putih itu merupakan bahagian pakaian paling baik bagi kamu. Ini daripada baginda Rasulullah. Kemudian kita tengok minyak wangi baginda Rasulullah. Abu Usman Al-Nahdi mengatakan bahawa dalam riwayat At-Tirmizi, apabila seorang daripada kamu diberikan minyak wangi, maka dia tidak boleh ditolak. Maknanya kalau orang bagi kan, contoh kan maulid kan. Maulid ni orang datang bagi minyak wangi kita. Tak apalah, tak apa. Tapi hadis Nabi dalam riwayat At-Tirmizi dia tak bagi. Kerana apa?
Wangian tersebut itu adalah wangian dari syurga. Minyak wangi adalah salah satu daripada sunnah Nabi. Para malaikat suka berdamping dengan orang yang memakai minyak wangi. Dan iblis bin syaitan pun tak suka kepada orang yang wangi. Sebab tu kalau kita bakar bahur, wangi kan. Antara memakai minyak wangi adalah sunnah baginda Rasulullah SAW. Nabi ada bantal. Tapi Nabi tidak menggunakan bantal untuk tidur. Tapi Nabi menggunakan bantal sekadar untuk dia letak atas ribanya ataupun Nabi peluk. Dia bukan guna untuk dia tidur. Minuman yang disukai oleh Nabi adalah susu. Ada 3 perkara yang tidak boleh ditolak daripada At-Tirmizi. Pertama bantal, kedua minyak, ketiga susu. Baginda bersabda 3 perkara yang tidak sepatutnya ditolak juga adalah tetamu. Ini benda yang kita kena lazimi lah. Sebab kadang-kadang kita ni, kata saya kan, kita cuba agar kita ini sentiasa menerima tetamu. Bila tidak ada musyaqqah, tak ada urusan yang lain. Maka cara duduk baginda Rasulullah SAW, Kailah binti Mahramah meriwayatkan, dia melihat Rasulullah duduk kat masjid dalam keadaan yang macam mana? Kurfasa. Cara duduknya adalah kurfasa, tatkala baginda duduk dengan sangat khusyuk dan saya gebentar kerana khawatir. Kurfasa adalah duduk dengan mengangkat kedua belah lutut, kemudian merapatkan ke dada. Angkat, letakkan ke dada dan tangan memeluk betis. Baginda selalu melakukan cara ini dalam masjid, malah baginda tidak pernah melunjurkan kaki ke arah para sahabat. Cara makan Nabi, Ka'ab bin Malik meriwayatkan bahawa Nabi menjilat jarinya sebanyak 3 kali. Nabi jilat jari sebanyak 3 kali. Kadang-kadang kita ni dari segi macam kita punya adab lah. Bukan adab, adat-adat. Adat-adat hari ni kalau orang jilat jari tu, dia pelinya kita. Sedangkan ini sunnah. Contohnya kita bila makan kan, kita jilat mak. Dia kata macam, kadang-kadang dia tengok kita jilat jari tu, dia pula geli. Dia pula geli. Tapi ini adalah antara sunnah Nabi. Nabi menggunakan 3 jari ketika makan buah. Manakala 3 jari. Kita kalau boleh buah dengan 10 jari nak pakai tak? 3. Manakala apabila memakan roti atau segala yang berkuah, baginda menggunakan semua jari-jarinya. Hikmah mengapa Rasulullah menjilat jari selepas makan, sebenarnya pada tangan kita ni ada enzim yang membantu penghadaman makanan. Ni kita duduk jilat ni. Apabila jilat, kita akan menambah jumlah enzim itu ke dalam perut bagi melancarkan lagi proses penghadaman makanan. So kita ingatlah. Maknanya bila kita dah makan, dah jilat tu kan, jangan lupa basuh tangan tak. Ni dah jilat-jilat sampai kering tangan. Bukan lesen tak basuh tangan Gilah basuh tangan. Okey. Cara minum Rasulullah ni minum air Zam-Zam. Bahawasanya Nabi kita daripada Anas bin Malik bahawasanya Nabi Muhammad SAW minum air Zam-Zam dalam keadaan berdiri. Ni dia ada peristiwa ni yang dia minum dalam keadaan berdiri. Baginda berdiri ketika minum air Zam-Zam dan menggunakan kirbah. Kirbah maksudnya bekas minuman dari kulit binatang. Kalau nak tengok dekat dalam cerita orang putih banyaklah. Kalau dia pergi masuk dekat dalam hutan kan, dia bawa macam botol air ni. Tu yang keluar ada kulit tu. Hukum perbuatan ini adalah sunnah. Kadang-kala baginda minum dalam keadaan berdiri dan kadang-kala dalam keadaan duduk sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh beberapa riwayat. Ada sebab kenapa Nabi berdiri, ada sebab kenapa Nabi duduk. Bila berdiri tu adalah kadang-kadang tempat itu kotor. Kemudian, kita tahu bahawa Nabi akan berhenti bernafas 3 kali ketika minum segelas air. Ia disebut dalam hadis bahawa Nabi meminum 3 kali. Maksudnya minum yang pertama, minum yang kedua, minum yang ketiga, minum yang keempat tu baru dia minum sepuas-puasnya. Okey, minuman Rasulullah. Pertamanya kita tengok. Minuman Rasulullah ni dia manis dan dingin. Aisyah yang meriwayatkan hadis.
adalah minuman yang disukai oleh Nabi ialah yang manis, pertama. Yang kedua dingin. Dingin ni sejuk lah. Makanan dan lauk pauk Rasulullah, sambal yang paling Nabi sukai ialah cuka. Bukan cuka kita tu, duk togok tu. Ni makanan-makanan Arab. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan sebaik-baik lauk adalah cuka. Kemudian makanlah minyak zaitun dan berminyaklah dengannya. Ini Nabi kita. Sesungguhnya minyak zaitun berasal dari tumbuhan yang diberkati. Ini dalam kisah surah An-Nur. Kita ada kupas, ingat tak? Pasal surah An-Nur. Bagaimanakah yang diangkat tentang pohon zaitun. Kemudian Nabi paling suka manisan dan madu. Sebab itu kalau kita tengok dalam orang kata orang-orang Arab ni, bila dia buat qasidah, bila dia banyak bagi manisan. Sebab tu kalau pergi kedai Arab kan dia ada baklava, macam-macam lah. Apa kanarah, macam-macam. Semua tu manis. Itulah manisan-manisan yang Nabi kita suka. Kemudian kami makan bersama dengan Rasulullah daging bakar dalam masjid. Nabi juga suka makan daging bakar. Nabi paling suka adalah bahu kambing. Dia menghidangkan sepotongan daging kambing panggang kepada Rasulullah. Beliau memakan lalu melaksanakan solat tanpa berwuduk semula. Aku memasakkan untuk Nabi. Abu Ubaid berkata, 1 kuali masakan. Dan baginda sangat suka kaki kambing. Maknanya siapa yang suka kaki kambing ni sunnah baginda lah. Hidangkan lagi untukku bahagian kaki. Nabi suka. Maka aku pun mengambilnya. Tidak lama kemudian Nabi berkata, bawakan kepadaku bahagian kaki lagi. Maka ada pun bertanya, ya Rasulullah, kambing mempunyai beberapa kaki. Rasulullah menjawab, demi jiwa yang berada di tangannya, jika engkau diam saja, maka engkau pasti dapat membawanya kepadaku selama mana aku minta. Ini dia panggil tentang mukjizat Nabi. Ni untuk minta kaki kambing kan. Sampai macam itulah Nabi bagi tahu. Kemudian Anas bin Malik meriwayatkan Rasulullah menghidangkan buah kurma dan sawik. Sawik ni apa? Gandum yang digoreng di hari pernikahan dengan Safiyah. Kita tahu Nabi suka dengan buah labu, buah kurma yang dipanggil rutab. Sungguh pun Rasulullah memakan buah timun dan kurma yang basah. Dia tak makan kurma kering. Rasulullah pernah memakan buah tembikai dan kurma yang masak. Kemudian Rasulullah makan timun yang muda. Kenapa dalam pemakanan Rasulullah ni diceritakan secara detail? Kerana dulu para sahabat, jadi kalau tak tengok Rasulullah makan, dia orang tak makan. Sampai macam tu. Kita hari ni mentibai je. Sampai begitulah kasih mereka kepada Rasulullah. Kemudian kita tengok Rubaiyah bin Mu'az bin Afra radhiyallahu anhu meriwayatkan Mu'az bin Afra mengutusku untuk memberi sebekas kurma dan timun muda yang masih berbulu kepada baginda Rasulullah. Lalu baginda sangat menyukai timun. Ketika saya menemui Rasulullah, baginda baru sahaja mendapat hadiah daripada Bahrain. Maka Rasulullah memenuhi tangannya dengan hadiah perhiasan itu lalu memberikan kepada saya. Dia tukar. Cincin Rasulullah dan bagaimana cara memakainya. Pertama kita tahu dia dibuat daripada perak dan batunya adalah batu hitam Habsyi. Kemudian di atasnya ada tulis apa? Allah, Rasul, Muhammad yang dijadikan cincin ataupun cop mohor bila Rasulullah buat surat. Kemudian dia memakai di belah kelingking jari kanan. Serban Rasulullah. Permulaan pembukaan kota Mekah. Serban Rasulullah berwarna hitam di kepala. Nabi juga apabila berserban, baginda menjulurkan ekor serbannya sehingga melepasi di antara kedua bahunya yang belakang sampai terlepas daripada bahu Nabi. Baginda suka memakai serban hitam dan ekornya melepasi kedua bahunya. Ada yang menyebut serban Nabi berwarna putih ketika mana Nabi ingin beribadah kepada Allah. Warna hijau ketika Nabi berdakwah dan warna hitam ketika berhadapan dengan musuh. Sekuat-kuat ketawa Nabi hanyalah sekadar tersenyum. Rasulullah tidak pernah berbicara seperti anda semua yang berbicara dengan sangat jelas.
adalah cara Rasulullah berbicara dengan jelas dan satu persatu sehingga orang duduk bersamanya dapat menghafal kata-katanya. Maksudnya, Nabi kita ni cakap sebutir-sebutir dan sangat perlahan. Sebab apa? Orang yang dengar boleh hafal. Percakapannya jelas, tegas dan tidak terlalu cepat. Apabila Nabi bercakap ni, Nabi suka sangat ulang sebanyak 3 kali supaya ianya mudah difahami. Kemudian, cara tidur Nabi. Bahawasanya Nabi apabila hendak tidur, baginda selalu meletakkan tangan kanannya di belah pipi kanannya lalu dia berdoa. Ya Allah, lindungilah aku dari azabmu pada hari kebangkitan hamba-hambamu. Setiap kali hendak tidur pada waktu malam, Rasulullah selalu merapatkan kedua tangannya. Membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian Rasulullah tiup pada kedua tapak tangannya. Dia tiup. Beliau menyapukan ke seluruh badannya yang dimulai daripada kepala, muka, bahagian tubuh dan perkara ini dilakukan sebanyak 3 kali. Bagaimanakah tangisan baginda Nabi? Nabi kita tidak pernah menangis teresak-esak kecuali sekadar mengalirkan air mata. Kan maksudnya bukan salah. Baginda tidak pernah menangis teresak-esak sekadar mengalir air mata tanpa mengeluarkan suara. Ini Nabi kita. Tapi kalau Nabi nangis tu, dia orang boleh nampak terhenjut-henjut Nabi punya bahu. Maksudnya tu teruk sangatlah Nabi nangis. Okey. Berbekam Rasulullah SAW. Bekam adalah salah satu daripada sunnah Nabi. Baginda berbekam pada 2 urat leher. Urat leher biasanya pada tarikh 17, 19 dan 21 hari bulan setiap bulan. Bukan setiap tahun, jauh sekali 3 bulan sekali. Setiap bulan lah Nabi kita berbekam. Ketika itu darah kotor naik ke atas dan darah bersih akan mendap ke bawah. Itu maksud bekam. Baginda juga membayar upah bagi setiap bekam yang dilakukan. Maknanya kita kena, kalau orang datang bagi kita bekam ni kena bayar upah. Ini daripada Nabi kita. Maka kehidupan Rasulullah SAW, kami ahli keluarga Muhammad pernah tidak menyalakan api selama sebulan penuh. Tiada yang ada pada kami melainkan buah kurma dan air. Maka walaupun rumah kita ni ada macam-macam jenis makanan, pastikan 2 benda ni ada dekat rumah kita. Pertamanya kurma, keduanya air. Sebab kalau tak ada 2 benda ni memang kita jawapannya fakir. Ini antara sunnah Nabi. Kemudian Rasulullah tidak pernah makan roti maupun daging sehingga kenyang kecuali dafaf. Malik bin Dinar bertanya dengan seorang lelaki dari kaum Badawi. Apa yang dimaksudkan dengan dafaf? Iaitu makanan yang dimakan dengan beramai-ramai. Okay. Ibadah Rasulullah. Cara Nabi bersolat. Nabi solat ni, siapa yang duk pakai ikut Nabi ni, kita kena ketahui bahawa Nabi kita solat sehingga bengkak jari kaki. Sehingga kan Aisyah bertanya, adakah engkau diberatkan dengan ini? Bukankah telah diampunkan oleh Allah dosamu apa yang telah lalu dan akan datang? Baginda menjawab, sesungguhnya dia solat itu kerana apa? Kerana dia mensyukuri akan segala apa? Segala nikmat-nikmat Allah. Kita bukan kata kita solat tu, maknanya Nabi kita ni walaupun telah dikatakan sebagai apa? Sebagai ahli-ahli syurga. Tetapi Nabi kita solat sampai bengkak kaki sehingga ditegur oleh isteri baginda, dia solat kerana mensyukuri akan nikmat yang Allah beri pada dia. Bahawasanya Nabi bersolat malam sebanyak 13 rakaat. Ini ada yang kata minimum. Dari Huzaifah bin Yaman, dia pernah bersolat bersama dengan Rasulullah SAW. Maka ketika mana Nabi kita ini
Nabi kita buat apa? Nabi kita memulakan solat, lalu Nabi kita berkata. Nabi kata apa? Allahu Akbar Zul Malakul wal Kibari wal Azamah. Allah yang maha besar yang memiliki segala kebesaran, kekuasaan dan keagungan. Kemudian baginda membaca surah Al-Baqarah lalu rukuk. Maksudnya surah Al-Baqarah ni bukan ambil yang hujung tu. Amanar Rasul bima, bukan. Satu surah baru Rasulullah rukuk. Ha. Kalau kita nak baca satu surah Al-Baqarah tu, kalau dalam keadaan duduk pun pedih juga mata. Tapi Nabi ni satu surah dalam satu rakaat. Panjang rukuknya sama lama dengan dirinya. Dahlah dirinya lama, rukuknya pun lama. Dalam rukuknya baginda membaca Subhanallah Rabbiyal Azim, Subhanallahil Azim. Setelah itu baginda bangkit dan lama dia berdiri daripada rukuknya. Ketika berdiri baginda membaca Li Rabbiyal Ham ataupun Rabbana Lakal Ham. Kemudian sujud dan lama sujudnya seperti lamanya dia berdiri. Di dalam sujudnya Nabi membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Kemudian duduk di antara dua sujud. Baginda bangun, dia baca apa? Rabbi firli wali walidayah. Yang kita baca tu lah. Dan bangkit pada rakaat kedua. Dengan membaca surah Al-Baqarah lagi. Ditambah dengan rakaat kedua tu dia baca balik surah Al-Baqarah. Dibaca dengan surah Ali Imran. Dibaca dengan surah An-Nisa dan Al-Ma'idah. Betapa panjangnya Nabi kita solat. Dalam satu rakaat. Masya Allah. Okay, cara Nabi berpuasa. Nabi berpuasa sesungguhnya baginda berpuasa pada satu ketika dia ada yang tak berpuasa. Hingga mengatakan bahawa baginda tidak mahu berpuasa. Semenjak tinggal di Madinah, baginda tidak pernah berpuasa sebulan kecuali bulan Ramadan. Maka Anas bin Malik, dia pernah ditanya tentang puasa Nabi. Kenapa Anas bin Malik ni jadi rujukan? Sebab Anas bin Malik yang selalu berada dengan Nabi. Rasulullah berpuasa beberapa hari dalam bulan tertentu sehingga kami mengira bahawa baginda akan berpuasa sebulan penuh. Baginda juga pernah tidak berpuasa dalam saat-saat tertentu sehingga kami mengira bahawa baginda sama sekali tidak mahu berpuasa pada bulan tersebut. Jika engkau ingin melihat baginda solat di malam hari, maka engkau tentu akan melihatnya begitu juga. Apabila engkau ingin melihat dia tidur, maka kau lihatlah waktu engkau melihatnya di malam hari. Sikit lagi ya. Cara Nabi membaca Al-Quran, bahawasanya dia bertanya kepada Ummu Salamah tentang cara Rasulullah membaca Al-Quran. Menurut Ummu Salamah, Rasulullah membaca dengan sangat jelas ayat demi ayat. Abu Qurtadah meriwayatkan saya bertanya kepada Anas bin Malik tentang pembacaan Al-Quran Rasulullah SAW. Rasulullah membaca Al-Quran dengan panjang. Panjang tu maksudnya bukanlah mat yang panjang tu, tidak. Dia baca dengan sangat tartilah. Maka itulah bab yang ke-11 tentang akhlak Nabi, makanan-makanan yang disukai Nabi, cara solat Nabi, qiyamnya Nabi dan juga beberapa tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita tak dapat ikut semua, dapat ikut satu dua pun alhamdulillah. Moga-moga Allah memberikan kepada kita kefahaman barakah-barakah dalam